Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis kendiri 3.1 di pada muka surat 65. Okey, mari kita mula. Sebelum kita mula dengan soalan 1, mari kita imbas kembali apa itu implikasi. Implikasi jika P maka Q. Pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai enterjadian. Q dikenali sebagai akibat. Soalan 1. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan enterjadian dan akibat berikut. Soalan memberikan kita enterjadian dengan akibat. Soalan A, kita kena gabungkan dengan perkataan jika dan maka, di mana PQ ini adalah datang daripada enterjadian dan akibat. Contohnya, jika X sama dengan 3, perhatikan X sama dengan 3 datang daripada enterjadian. Koma, maka X kuasa 4 sama dengan 81 ini sebenarnya adalah akibat. Saling bulat-bulat sahaja. Kita hanya tambahkan perkataan jika, maka ini adalah ayat enterjadian. Lepas tu sambung dengan maka, di belakangnya adalah akibat. Kita buat dengan cara yang sama untuk soalan yang berikutnya. Untuk soalan B, kita tulis jika dahulu, lepas tu lihat enterjadian di sini. Salin saja. So yang ni AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D sama dengan sifar ialah persamaan kuadratik. Persamaan kubik. Ia datang daripada enterjadian di atas. Lepas tu koma, kita sambung dengan maka. Di belakang maka, kita salin akibatnya. Akibat ini. So, A tidak sama dengan sifar. Soalan C. Mula dengan jika. N tolak 5 lebih besar daripada 2N ini sebenarnya adalah enterjadian daripada soalan C. Koma. Sambung dengan perkataan maka. N kurang daripada negatif 5 ini sebenarnya adalah akibat dalam soalan. Soalan D. Tuliskan perkataan jika dahulu. Yang ini, M per N lebih besar daripada 1 adalah enterjadian. Dalam soalan D. Koma. Tulis perkataan maka. Di belakang ini, M kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2 ini adalah salin dari akibat soalan. Sebelum kita sambung dengan soalan 2, mari kita tengok balik nota. Untuk soalan 1 tadi, soalan bagi kita enterjadian dan juga akibat. Lepas tu dia nak kita bina implikasi dalam bentuk jika P maka Q. Untuk soalan 2 ini, terbalik, dia bagi kita implikasi dalam bentuk jika P maka Q. Lepas tu kita kena pisahkan untuk cari enterjadian dengan akibatnya. Senang sahaja. Mari kita lihat soalan 2. Tentukan enterjadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Soalan A. Jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Kita hanya perlu potong perkataan jika. Ayat di belakang jika ini sebenarnya adalah enterjadian. Cuba lihat jawapan soalan A. Enterjadian dia adalah X ialah nombor genap. Salin dari yang atas ni sahaja. Lepas tu, kita potong perkataan maka. Ayat di belakang maka itu sebenarnya adalah akibat. Cuba kita banding. X kuasa 2 ialah nombor genap. Salin daripada ayat belakang di atas.
Soalan B, dengan cara yang sama, implikasi yang diberikan ialah jika set K ialah set kosong, maka bilangan unsur dalam set K adalah sifar. So, kita potong perkataan jika. Ayat ini adalah interjadian. Salin saja. Lepas itu, potongkan perkataan maka dalam soalan. Ayat di belakang perkataan maka itu adalah jawapan bagi akibat. Soalan C. Jika X ialah nombor bulat, maka 2X ialah nombor genap. Sama juga, kita potong perkataan jika. So, X ialah nombor bulat ini ialah interjadian. Lepas itu, kita potong perkataan maka. Ayat di belakang maka itu adalah jawapan bagi akibat. Soalan D. Jika garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P, maka garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Dengan cara yang sama, kita potong perkataan jika. Ayat di belakang jika ini, garis lurus AB ialah tangen kepada bulatan P, kita salin sebagai interjadian. Kemudian, kita potong perkataan maka. So, ayat di belakang perkataan maka ini, kita salin sebagai akibatnya, yaitu garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Sebelum kita mulakan soalan 3, mari kita imbas kembali konsep. Implikasi P jika dan hanya jika Q. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Pertama, jika P maka Q. Kedua, jika Q maka P. Untuk soalan 3 ini, dia akan berikan kita dua implikasi ini. Lepas itu, dia nak kita bina implikasi dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Soalan 3. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Soalan A. Jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Ini ialah implikasi pertama. Implikasi kedua, jika punca kuasa 2K ialah nombor bulat, maka K ialah nombor kuasa 2 sempurna. So, macam mana kita nak gabungkan menjadi implikasi jenis kedua ini? Senang sahaja, kita hanya perlu rujuk implikasi pertama ini, potong perkataan jika, potong perkataan maka. Sambung semula kedua-dua ayat ini dengan perkataan jika dan hanya jika. Oleh itu, jawapan dia adalah K ialah nombor kuasa 2 sempurna, ayat pertama tadi. Sambung dengan perkataan jika dan hanya jika. Lepas itu, sambung dengan ayat kedua dalam soalan. Punca kuasa 2K ialah nombor bulat. Soalan B. Jika persilangan P dan Q sama dengan P, maka P ialah subset bagi Q. Itu adalah implikasi pertama. Implikasi yang kedua, jika P ialah subset bagi Q, maka persilangan P dengan Q adalah sama dengan P. Dengan cara yang sama, kita lihat implikasi yang pertama sahaja. Potong perkataan jika, potong perkataan maka. Di tengah-tengah ini, kita masukkan perkataan jika dan hanya jika. So, jawapan dia adalah P persilangan Q sama dengan P, ayat pertama tadi. Sambung dengan perkataan jika dan hanya jika. Sambung lagi dengan ayat belakang dalam soalan. P ialah subset bagi Q. Soalan C. Jika PQ sama dengan 1, maka P sama dengan songsangan bagi Q dan Q sama dengan songsangan bagi P. Implikasi yang kedua, jika P sama dengan songsangan bagi Q dan Q sama dengan songsangan bagi P, maka PQ sama dengan 1. Rujuk implikasi yang pertama, potong perkataan jika,
potong perkataan maka. Di tengah-tengah ini kita masukkan perkataan jika dan hanya jika. Oleh itu, jawapan dia adalah kita akan salin ayat depan ini. PQ sama dengan 1, masukkan perkataan jika dan hanya jika. Belakang ini kita masukkan ayat di belakang soalan tadi. Yaitu P sama dengan songsangan bagi Q dan Q sama dengan songsangan bagi P. Soalan D. Jika K kuasa 2 sama dengan 4, maka dalam kurungan K tambah 2 darab dengan dalam kurungan K tolak 2 sama dengan sifar. Implikasi yang kedua, jika dalam kurungan K tambah 2 darab dengan dalam kurungan K tolak 2 sama dengan sifar, maka K kuasa 2 sama dengan 4. Dengan cara yang sama, kita lihat implikasi yang pertama, potong perkataan jika dan maka. Di tengah-tengah ini kita selipkan perkataan jika dan hanya jika. Oleh itu, kita mula dengan ayat depan ini, salin yang ini. K kuasa 2 sama dengan 4. Masukkan perkataan jika dan hanya jika. Akhir sekali masukkan ayat di belakang soalan tadi. Yaitu dalam kurungan K tambah 2 darab dengan dalam kurungan K tolak 2 akan sama dengan sifar. Konsep soalan 4 adalah terbalik dengan soalan 3 tadi. Mari kita lihat nota. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q, jika Q maka P. Kali ini soalan memberikan kita bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q. Lepas tu dia nak kita tuliskan dua implikasi. Implikasi pertama, jika P maka Q. Implikasi kedua, jika Q maka P. Soalan 4. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Soalan A. PQR ialah poligon sekata jika dan hanya jika. PQ sama dengan QR sama dengan PR. Ini kita kena potong perkataan jika dan hanya jika. So, you akan dapat dua ayat di sini. Ayat di depan, ayat di belakang. Kita hanya perlu sambung semula dengan perkataan jika dan maka. So, implikasi pertama, kita tulis perkataan jika dahulu. Lepas tu sambung dengan ayat depan dalam soalan. PQR ialah poligon sekata. Sambung dengan perkataan maka. Lepas tu sambung dengan ayat di belakang soalan tadi. PQ sama dengan QR sama dengan PR. Implikasi yang kedua sebenarnya dia hampir sama dengan implikasi pertama. Dia hanya tukar kedudukan ayat depan dengan belakang. Yang depan pergi ke belakang, yang belakang pergi ke depan. Oleh itu, jawapan dia adalah jika salin ayat belakang ini PQ sama dengan QR sama dengan PR, maka salin ayat depan ini. PQR ialah poligon sekata. Soalan B. M per N ialah pecahan tidak wajar jika dan hanya jika M lebih besar daripada N. Dengan cara yang sama, kita potong perkataan jika dan hanya jika, kita akan dapat dua ayat. Ayat di depan dan ayat di belakang. So, kita sambungkan dua ayat ini dengan perkataan jika maka. Implikasi pertama. Tulis perkataan jika dahulu. Salin ayat depan tadi. M per N ialah pecahan tidak wajar. Sambung dengan perkataan maka. Lepas tu salin ayat belakang tadi. M lebih besar daripada N. Untuk implikasi kedua, dengan cara yang sama tadi, kita bawa ayat depan ini ke belakang. Manakala ayat yang belakang ini pergi ke depan.
Jadi, ia akan berbunyi jika ayat belakang M lebih besar daripada N, masukkan perkataan maka, salin ayat depan. M per N ialah pecahan tidak wajar. Soalan C. 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C jika dan hanya jika C sama dengan 9. Kita potong perkataan jika dan hanya jika, gabung semula dengan perkataan jika maka. Jadi implikasi pertama, tulis jika, salin ayat depan dalam soalan tadi, iaitu 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, tulis perkataan maka, sambung dengan ayat belakang dalam soalan. C sama dengan 9. Implikasi kedua, tukar tempat dua ayat tadi. Okey, maka ia akan menjadi jika C sama dengan 9, ayat belakang, tulis maka 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Salin dari ayat depan tadi. Soalan D. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum jika dan hanya jika A kurang daripada sifar. Dengan cara yang sama, kita potong perkataan jika dan hanya jika. Kita akan dapat dua ayat. So, implikasi pertama, kita tulis perkataan jika. Lepas itu, kita salin ayat depan soalan tadi. Iaitu, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum, tulis perkataan maka, sambung dengan ayat belakang soalan tadi. A kurang daripada sifar. Untuk implikasi kedua, tukar tempat dua ayat ini. Jawapannya, jika A kurang daripada sifar, maka Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C mempunyai titik maksimum. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.